Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu air botol yang mana menjadi satu trending hari ini di media sosial yang mana bertajuk air botol RM RM4.50 dihidangkan ketika PM mempengerusikan mesyuarat kos sara hidup. Jadi kenapa kita nak heran? Memang itulah caranya kerajaan yang ada dalam Malaysia ni, yang mana perkara ini telah pun berlaku lama di zaman pemerintahan Barisan Nasional UMNO dahulu lagi. Dan hari ini kalau perkara ini berlaku memang wajar kerana inilah kerajaan yang tanpa mandat rakyat. Dan kita tahu apabila Tun meletak jawatan dan akhirnya berlakunya pengkhianatan dan ini terjadi sehingga menyukarkan keadaan hidup rakyat, serta kita tahu bersama lagi ada pandemik COVID ini, maka kita rakyat dihimpitlah dengan masalah. Yang senang adalah mereka, kita tengok mereka mampu menjadi pemimpin yang boleh minum air yang mahal. Kalau kita bercerita tentang isu air yang mereka minum ini, nanti ada jawapan-jawapan daripada mereka-mereka juga bahawa setakat air yang RM4.50 untuk menjamu Perdana Menteri kita, ini akan mereka katakan. Dan hujah mereka itu selalu saja dilihat oleh rakyat. Betul, ini adalah satu kesalahan kepada kita rakyat juga. Tetapi pada dasarnya yang kita lihat ini bukan kesalahan rakyat. Ini adalah kesalahan pemimpin kita, ahli-ahli politik kita yang mana mereka-mereka ini suka lompat parti. Mereka-mereka ini gila akan kekuasaan. Mereka-mereka yang ingin mengaut keuntungan daripada politik. Maka PRU ke-15 nanti kita tolak. Kerana mereka-mereka inilah yang merosakkan negara demi kepentingan pribadi mereka, demi untuk tembolok mereka, dan akhirnya mereka sanggup khianat apabila parti yang sepatutnya memerintah hari ini tidak dapat memerintah. Dan mereka tidak berani bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin ataupun melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kerana mereka tahu mereka akan terjerat ke lubang penjara ataupun mereka-mereka ini akan diselidik. Jadi ini yang mereka takut daripada mereka terkena, daripada mereka terjerat dalam waktu yang sama, maka lebih baik mereka khianat dan menubuhkan kerajaan yang ada hari ini. Maka kita rakyat Malaysia perlu menolak mereka-mereka ini di PRU ke-15 ini nanti. Hari ini kita rakyat ini tidak dapat bersuara kerana mereka dah memerintah dan mereka berada dalam kerajaan. Tetapi hari ini kita melihat apa yang telah mereka lakukan dan disebab itulah PRU ke-14 dahulu mereka ini kalah. Bagi mereka yang menyokong akan tindakan ahli-ahli politik kita yang rakus ini tadi, maka mereka ada hujah mereka untuk memperkatakan saya sebagai seorang yang ingin melihat sistem kita ini reform, sistem ini berada dalam landasan yang betul. Mereka pasti akan memberi hujah-hujah bahawa kerajaan yang ada hari ini terbaik. Mungkin juga mereka ada sedikit benefit ataupun apa keuntungan mereka apabila kerajaan ini memerintah. Sebagai rakyat Malaysia yang seperti saya ini, yang tidak mempunyai kepentingan, yang hanya kais pagi makan pagi, memang saya akan mengkritik sistem kita ini, pentadbiran kita ini, kerana saya berasa bertanggungjawab untuk generasi saya akan datang, yang mana saya tidak nak anak cucu cicit saya dalam kesusahan. Cukuplah dengan kadar inflasi yang kita rakyat rasa hari ini. Inflasi berlaku tetapi gaji berada di paras yang sama, maka yang terhimpit rakyat. Ditambah dengan pandemik yang ada. Kita lihat nilai mata wang kita begitu teruk. Mungkin kita yang ada dalam negara ini tidak merasakan apa yang rakyat Malaysia yang pernah duduk di luar negara sudah nampak hari ini. Yang mana kita tahu US dollar sudah mencecah 4.1 untuk 1 US dollar dan 4.1 lebih kurang ringgit Malaysia. Begitu juga dengan Singapore dollar. Di sini sudah jelas kita tahu bahawa kita sudah berada dalam keadaan yang sangat berbahaya negara kita ini. Kerana hutang-hutang negara kita ini yang begitu banyak. Begitu pula rakusnya ahli-ahli politik kita ini, yang mana mereka hanya mengekalkan kuasa. Hutang berlambak tidak apa, kerana itu hutang negara. Yang penting mereka kaya, dan yang nak membayar itu bukan mereka, yang nak membayar itu kita ni rakyat. Jadi ini teori yang ahli-ahli politik Malaysia ni buat. Otai-otai politik yang lama sudah dalam politik negara kita ini. Kita perlu ubah sebagai anak muda.
Jadi tidak heran kalau mereka nak minum air yang RM4.50, mereka nak minum air yang harga 500 satu botol kecil pun, saya tidak heran. Karena ini adalah cara pemerintahan yang mereka telah amalkan begitu lama. Jadi RM4.50 ini, yang mereka jamu ini, terlalu kecil. Yang sudah mereka hilangkan sudah banyak. Sewaktu PHS dijatuhkan dengan pengkhianatan itu, sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, berapa banyak kita dah kehilangan uang negara dengan pinjaman-pinjaman yang dilakukan. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi apabila isu vaksin pun dipertikaikan. Menteri berterabur dan akhirnya UMNO menarik sokongan untuk mereka memerintah dan untuk mendapat kekuasaan. Kerana ini adalah planning mereka, yang mana mereka-mereka yang telah pun mengkhianat dan bersekongkol dengan UMNO serta PAS ini, yang hari ini menjadi mangsanya kita rakyat ini kembali. Jadi pada PRU akan datang, saya harap PHS perkuatkan, dan di PRN Johor ini, rakyat Johor perlu menilai perkara ini demi kepentingan kita nih sebagai rakyat, bukan kepentingan ahli politik. Jadi walaupun kita tidak berapa gemar dengan pimpinan yang ada di PHS, tidak semua, saya sendiri pun tidak gemar beberapa, tetapi kita perlu, kerana perubahan itu berada di tangan pimpinan tertingginya, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi beliau yang kita boleh harapkan untuk mengubah sistem-sistem yang ada, untuk mengubah corak pentadbiran kita ini, untuk mereformkan sistem kita ini demi kepentingan kita nih. Jadi saya berharap kepada pimpinan ataupun berharap kepada anak-anak muda untuk berubah. Kita jangan bersekongkol dengan apa yang dah berlaku. Pemerintahan kita ini perlu ada perubahan, perlu berlakunya reform, dan perlunya kita tukar dulu sementara. Dan jika PHS satu penggal tidak baik, kita tukarkan. Tidak perlu nak bercerita 22 bulan, kerana pemerintahan PHS 22 bulan bukan ukuran. Sedangkan Barisan Nasional pimpinan UMNO memerintah berpuluh-puluh tahun. Kita tidak mendapat perubahan. Hutang bertambah, malah kita juga dihimpit oleh masalah. Pelabur tidak mempercayai negara kita ini sehingga hari ini. Kita akan bertambah ketinggalan kerana masalah-masalah ini. Kerana pemimpin negara kita ini yang rakus. Kerana mereka tidak nak melepaskan diri mereka daripada politik ini, kerana mereka sudah terjerat dengan skandal ataupun apa yang telah mereka salah gunakan dalam waktu mereka memerintah. Jadi kita sebagai anak muda, kita sebagai rakyat, kita perlu ubah perkara ini melalui undi-undi kita. Begitu juga PRN ini harus kita memberi ruang kepada Pakatan Harapan memerintah kembali negeri Johor, yang mana di sini juga berlakunya pengkhianatan apabila pusatnya jatuh dan akhirnya bersama dengan kerajaan yang ada di Johor juga runtuh. Yang mana kita tengok PRN ini berlaku. Jadi inilah harapan saya sebagai rakyat, bahawa jika berlakunya perkara-perkara yang seperti ini, pembaziran duit rakyat, yang mana mereka nak minum harga air yang mahal ke, yang murah ke, ini adalah kerja mereka. Kerana pentadbiran yang ada ini cacah merebak. Sampai hari ini pun kita tahu bahawa tidak ada perkembangan yang baik untuk kita rakyat Malaysia ni. Lihat, apatah lagi pelabur, apatah lagi negara luar. Kepercayaan itu penting kerana di sinilah berlakunya untuk peningkatan ekonomi negara kita ini. Jika kita ini nak bergantung dengan budaya yang kita ni egois ataupun sombong, angkuh yang kita lihat, kita ini tidak berganjak ke mana. Itu yang saya kata. Kita ni rakyat Malaysia, nasib baik yang selama ini kita kritik DAP lah, komunis lah. Tetapi kita ni tidak mampu melahirkan produk-produk tempatan yang ada kualitas yang boleh kita rasa banggakan. Tidak ada lagi. Sebatang macis pun kita tak mampu lakukan. Ini yang saya selalu perkatakan. Tetapi ini kiasan saya, yang mana saya mengatakan bumi putra. Tetapi kalau kamu orang tidak sedar dan kamu orang tidak nak bergeranjak seperti negara-negara maju yang lain, maka sia-sia jadi anak muda yang hanya memikirkan ke politik untuk mencari duit, untuk mencari kekayaan. Maka itu kesilapan besar. Politik bukan tempat untuk nak kaya.
Politik adalah untuk kita mengubahkan kaum kita, bangsa kita, negara kita ini ke arah yang lebih baik, yang mana kita boleh ikut arus kemodernan yang ada di dalam dunia ni. Tetapi apa yang kita lihat, kita ni ekstrim dengan permainan kaum, bangsa, agama dan sebagainya. Inilah politik yang ada di negara kita ini. Jadi kita sebagai anak muda perlu ada perubahan itu supaya kita ini tidak berada di kancah yang sama. So, ini penjelasan saya berkenaan dengan isu air itu tadi. Yang mana saya rasa kalau nak minum air 1 juta pun, 1 botol pun, saya tak heran. Karena duit yang ada di dalam kerajaan ni seolah-olah anggaplah duit pribadi mereka. So, sekian pencerahan saya. Thank you.